Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala bangunkan kita hari ini. Allah bangunkan kita awal pagi. Allah bangunkan awal pagi. Kalau tak awal pagi, tak boleh nak join live kan. Okay. Allah bangunkan kita awal pagi. Alhamdulillah. Dengan izin Allah SWT. Tak ada satu perkara pun yang berlaku suka-suka hati dia. Tengok burung nak bunyi tu pun dengan izin Allah SWT. Okay. Senang, susah, semua daripada izin Allah SWT. Suatu perkara tak boleh beri manfaat dan mudarat melainkan dengan izin Allah SWT. Sesuatu perkara tak dapat beri mudarat melainkan dengan izin Allah SWT. Allah SWT cipta saya, cipta kita semua. Allah Ta'ala cipta seluruh makhluk Allah SWT. Siapa makhluk? Siapa makhluk selain Allah? Selain Allah semua makhluk. Okey, selain Allah semuanya makhluk. Makhluk langsung tak ada kuasa. Yang hanya kuasa Allah SWT. Makhluk langsung tak ada kuasa. Yang kuasa hanya Allah SWT. Sakit langsung tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah SWT. Sakit kita pun nak beri mudarat perlu dengan izin Allah SWT. Okey, sakit nak bagi mudarat. Okey. Tapi kalau Allah tak bagi mudarat, apa pun tak akan jadi. Okey. Inilah hebatnya Allah SWT. Okey, api yang membakar, okey. Api yang sifatnya membakar tidak dapat membakar kerana tidak diizinkan oleh Allah SWT. Api yang membakar, api yang besar cukup untuk membakar untuk membakar Nabi Ibrahim, tapi tanpa izin Allah SWT. Apa jadi? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bukan saja sejuk, tapi selamat. Okey. Api yang panas tu sifat dia membakar, sifat dia mudarat, sifatnya yang memberi kesan kepada makhluk yang berada dalam api. Tapi Allah terbalikkan dia. Allah buatkan dia tu berlawanan dengan asbab. Okey? Berlawanan dengan asbab. Api tu bukan apa? Okey? Api tu bukan sahaja tidak membakar. Okey, bukan sahaja tidak membakar, tapi memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim AS. Ini nak ceritanya hebatnya Allah SWT. Allah Ta'ala keluarkan sesuatu melalui asbab. Allah lahirkan kita melalui ibu kita. Allah lahirkan asbab ayah kita. Tapi Allah SWT boleh keluarkan Nabi Adam tanpa ibu dan ayah. Ada yang keluarkan tanpa ayah. Okey. Tanpa ibu dan ayah. Apa lagi selain daripada Nabi Adam? Yang tak ada ibu ayah, siapa lagi? Unta. Tak ada mak ayah dia. Unta Nabi Soleh. Keluar daripada batu. Okey, keluar dari batu. Jadi Allah uji dia dengan apa? Allah uji dia, cerita dia sebab orang, okey, kaum Nabi Soleh. Kenapa? Samud ke silap. Okey,
Betulkan saya. Tapi kau Nabi Saleh, dia terror ukir batu. Okey. Dia terror ukir batu. Jadi Allah lawan dia. Allah lawan dia, ataupun Allah nak bagi tunjuk bahawa kekuasaan kau yang ada power sekarang ni, aku lagi power. Kau boleh lukis je, tapi Allah boleh keluarkan unta terus dari batu. Faham tak? Dia terror lukis kat batu, Allah keluarkan unta dari batu. Lagi hebat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebat dia ialah guna otak. Kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kehebatan dia ialah menggunakan otak. Menggunakan apa dia lagi? Cakap power. Okey, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia power. Power buat cakap, power buat otak. Jadi Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah hantar apa dia? Allah hantar Nabi, Allah hantar Quran untuk balas balik. Okey. Hebat umat akhir zaman ni, dia power buat otak, power buat cakap. Tapi power dia pun Allah keluarkan Quran. Maknanya syair kita, cakapan kita, otak kita ni Allah beritahu bahawa Allah Ta'ala lagi hebat. Allah hantarkan Quran. Allah hantarkan Quran. Allah cerita pasal baby 1004 tahun lepas. Okey. Apa jadi? Tahun 1990 ni baru kita tahu. Rupanya Allah Ta'ala lagi hebat. Allah cerita awal lagi. Allah cerita manusia dalam 3 kegelapan. Duduk dalam perut tu 3 kegelapan. Fi zulumatin salas. Khalqan min ba'di khalqin. Fi zulumatin salas. Okey. Daripada 3 kegelapan. Okey, kegelapan perut, kegelapan alam rahim. Kegelapan satu lagi. Perut, rahim. Kegelapan. Saya lupa satu lagi. Tapi ceritanya 3 kegelapan. Allah dah cerita awal lah. Baru sekarang kita jumpa. Okey. Tapi nak beritahunya, kehebatan apa yang berlaku sekarang ni ialah Allah ke depan lagi. Okay. Kita jangan rasa lah, kenapalah aku ni kena macam ni. Aku dah semayang, aku dah semua. Kenapa Allah bagi sakit kat aku? Saya nak cerita pagi ni, kenapa Allah bagi. Kenapa Allah uji kita? Okey. Saya nak cerita satu sikit pasal Allah uji. Yang sesi seterusnya, lagi 10 minit kita soal jawab. Kenapa Allah uji saya? Allah uji kita. Okey. Allah uji kita sebab kita manusia. Akal yang sihat. Satu, manusia. Yang kedua, manusia akal yang sihat. Allah tak uji kambing. Allah tak uji lembu. Okey. Allah tak uji kebau. Tapi Allah uji manusia. Sebab kita manusia. Kenapa Allah uji manusia? Sebab Allah nak bagi syurga. Waalaikumsalam. Itu sebab kalau orang tanya, kenapa Allah uji saya? Sebab awak manusia. Faham tak? Kalau orang tanya kita, kenapalah sakit ni kena uji kat saya? Kenapalah tak uji orang lain? Sebab awak manusia. Allah ujilah awak. Okey, ujian ni hanya untuk manusia. Yang lain melengkapi. Cerita dia. Jadi, kena fahamlah apa ni. Kalau orang tanya kenapa Allah uji saya? Sebab saya manusia. Kena syukur. Oh, patutlah Allah uji aku sebab aku manusia. Faham tak?
bila ada ujian, ada hadiah, ada ganjaran. Itu ceritanya. Kena faham situ. Jadi kenapalah saya kena ujian ni? Kenapalah orang lain tak kena? Okey. Kadang-kadang kita kena cek. Bila dah kena uji, kita kena cek balik. Kalau cakap dah solat saya cerita bab solat. Kenapa dah Allah uji saya? Saya dah solat. Betul ke awal waktu? Kalau dah solat awal waktu ke? Ataupun gabung? Okey. Zuhur gabung asar. Lepas tu kalau tak sempat asar, tak payah semayang. Okey. Malam. Okey. Maghrib. Sibuk-sibuk pergi barang. Okey. Sampai terlupa nak solat. Sampai maghrib termis. Semayang isyak ya terus. Jadi benda-benda macam ni, bila Allah uji, Allah suruh kita betulkan apa yang patut kita betulkan. Itu ceritanya. Maknanya Allah sayang kita. Kalau Allah uji, Allah sayang kita. Allah tak biarkan kita macam tu. Okey? Allah tak uji, Allah tak biarkan kita macam tu. Jadi sekarang kita kena, kadang-kadang bila kena tu, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi benda ni, kau bagi penyakit ni supaya aku faham ujian yang kau bagi ni. Okey? Ujian yang kau bagi ni sebenarnya nak betulkan aku. Okey, satu nak betulkan kita. Yang kedua, Allah nak kita lagi baik. Naikkan darjat. Yes, sebab Allah sayang kita. Okey, seterusnya sebab Allah nak naikkan darjat kita. Allah nak naik darjat kita. Maksudnya bukanlah darjat kita jadi orang biasa terus jadi Superman, bukan. Tapi Allah uji kita untuk kita jadi lebih baik. Mungkin kalau tak uji sekarang, okey, mungkin tak uji dengan kerugian sekarang, kita tak tahu macam mana rasanya rugi. Kalau tak uji dia sakit sekarang, kita tak akan menghargai nikmatnya sakit. Faham tak? Nikmat sakit. Nikmat sihat. Nikmat sakit pula. Nikmat sihat. Okey. Jadi kita tak tahu macam mana nikmat sihat. Tak erti nak hargai. Dia macam ni. Sebab contoh senang. Okey. Buat contoh senang. Motor Honda ES5. Motor ES5 yang kita beli sendiri. Kita beli sendiri, kita menyimpan. Hari-hari simpan RM10. Simpan. Cukup 10 bulan. Kita pun beli dah motor. Apa jadi dengan motor yang kita beli dengan susah payah? Apa jadi? Hari-hari kita lap. Okey? Yes. Jadi kalau Puak Emma kena macam tu, biar kena jawab. Biarlah aku nak mati dalam solat. Anxiety tu. Nanti kalau tak solat, lagi senang syaitan masuk. Lagi senang gangguan masuk dalam badan. Okey, tak solat, lagi senang. Jadi pilih daripada anda. Nak solat kerana Allah SWT. Okey. Dalam keadaan, dalam keadaan kita sakit, kita tak solat. Lepas tu meninggal. Kekal abadan abada dalam neraka. Tapi kalau kita mati, kita solat, susah dunia sekali ya. Okey, terus masuk syurga. InsyaAllah. Okey, kena faham tu. Okey, saya nak cerita. Tadi kita susah payah beli motor yang harga RM5,000. Tapi susah payah kita menyimpan. Berbanding kita dapat motor daripada peraduan. Isi. Nasib-nasib dapat free. Dapat cabutan ataupun terpilih, dapat motor free. Tak payah keluar duit 10 sen pun. Apa jadi dengan motor tu? Okey, apa jadi dengan motor tu? Alah, motor free. Ikut dia lah. Nak jadi apa? Faham tak? Macam tu juga saya tengok sini. Apa jadi? Dia dapat harta tanah daripada pusaka. Dapat harta tanah pusaka, tukar hari ni
esok jual. Tukar hari ni, esok jual. Adik-beradik tengok, Allah, dah kenapa kau jual? Sebab dia tak rasa pun macam mana rasa nak beli dulu. Okey? Alah, aku nak pakai cash. Aku nak habis duit. Pergi mana-mana. Jadi, sebab dia yang bukan dia yang beli. Jadi, dia tak rasa susah nak dapat. Jadi, begitu juga iman kita ataupun kesusahan yang berlaku sekarang ni. Allah uji kita ni. Allah uji kita supaya kita kuat dengan Allah. Okey, kita yakin dengan Allah lagi. Okey, next, kalau kita dah sihat, kita nak makan merapu lagi tak? Okey, kita nak makan benda merapu lagi tak? Sebab dah rasa dah, aku kalau makan merapu, ya Allah, kena sakit sesak nafas. Faham tak? Kalau kita tak rasa sakit, kita tak rasa benda tu. Tak rasa menghargai. Tak rasa nak hargai sihatnya. Okey, nikmatnya sihat. Jadi Allah uji supaya kita rasa, takut aku takut dah nak makan tu. Okey, kalau makan ni, insya-Allah memang selamat masuk hospital. Okey? Faham tak? Benda-benda macam ni bukannya tak boleh makan langsung. Cuma jangan jadikan itu makanan utama. Makanan utama. Orang cakap dah nasihat dah, pagi je kena makan awal. Dia makan pagi pukul 12. Tapi bila dah kena sakit, dia dah faham dah. Pukul 7 dah kelang kabut dah cari makanan. Supaya bila tahu, kita tahu cara. Okey? Kita rasa nikmatnya, apanya perlu saya jaga kesihatan. Faham tak? Jelas? Okey, beres. Okey, bila kita jelas, insya-Allah mudahlah apa yang mesej-mesej yang Allah nak bagi kat kita, kita mudah faham. Okey, rasa nikmatnya, ya Allah, bila dah sihat ni. Okey? Rasa nikmatnya kena perlu orang, kena perlu tolong orang. Okey? Rasa nikmatnya kena tolong orang supaya aku ni tak sihat seorang-seorang. Okey, sebab aku tahu rasanya peritnya aku dulu. Okey, peritnya aku dulu sakit. Jadi itu sebablah sekarang ni aku wajib tolong orang lain. Gitu cerita dia. Bila kita ada itu, kita semangat kita tu, baru kita nampak kenapa saya kena sihat. Okey, kalau sebelum ni kita suka tidur lewat, las tak boleh tidur langsung, pandang muka. Las malam tak boleh tidur langsung. Kenapa jadi macam tu? Awak suka tidur lewat. Allah bagi timing malam untuk rehat. Malam kau main gaming. Malam kau buat kerja sampai tak ingat nak tidur. Las apa jadi? Tak boleh tidur langsung. Jadi bila tak boleh tidur langsung, Allah beritahu, macam ni. Kalau kau tak boleh tidur langsung, ini rasanya. Jadi sekarang ni, inilah peluang. Bila kita nampak macam ni, okey, next aku kena jagalah. Kita tak payah tunggu nak ngantuk. Nanti ngantuk aku tidur lah. Kita tak ngantuk, tak payah tidur lagi. Nampak? Dah tak boleh tidur. Suka tidur lewat sangat, Allah tak bagi tidur terus. Pada muka. 3-4 pagi baru nak tidur. Bila badan kita dah rosak sistem dia punya aturan tidur. Sepatut tidur pukul 10, pukul 11 dah kena tidur. 3-4 baru nak tidur. Kadang pukul 5 baru nak tidur. Pukul 5 baru nak tidur, subuh hancur. Pukul 10 baru bangun. Nampak tak ni? Jadi benda ni, Allah bagi sakit. Allah bagi sakit. Yes, Allah bagi tahu ni, bahagian ni kau kena baiki. Okey. Bila kena macam ni, macam ni Allah baiki. Jadi sekarang ambil bahagian positif. Jangan duk ambil bahagian negatif. Kenapalah aku sakit? Kenapalah aku ni kena tinggal kat orang? Kenapalah bini aku lari kat aku? Kenapalah laki aku lari kat aku? Aku rasa aku paling baik kat dunia ni. Kalau kau baik, takkan jadi macam tu. Sebab Allah tegur ni supaya untuk kau jadi baik. Itu cerita dia. Allah tegur supaya kau jadi lebih baik. Kena faham konsep tu. Bila kena tu, muhasabah balik. Okey? Muhasabah balik. Aku ni teruk dah aku dulu. Jadi aku nak baiki sekarang. Aku nak jadi orang yang lebih baik. Okey? Kalau dulu semayang entah ke mana, aku nak jaga semayang. Aku nak jaga semayang kerana Allah. Aku takut nak keadaan sakit macam ni,
Dah lah sakit, tak semayang pula, masuk neraka terus. Jadi pilih. Okey, kita yang kena pilih. Ujian tu tetap ada, tapi kita yang akan macam mana kita selesaikan masalah tu. Okey, mungkin anda lepas ni dah sihat sakit, tapi Allah uji dengan benda lain. Itu ceritanya jangan lari pada masalah, tapi kita selesaikan masalah tu. Selesaikan masalah tu. Jangan lari. Okey? Faham ni? Ada sebab Allah uji kita. Okey? Allah nak tegur kita. Yang pertama, Allah nak tegur. Yang kedua, Allah nak angkat darjat kita. Okey? Allah nak angkat darjat kita. Okey? Daripada biasa-biasa jadi luar biasa. Okey? Angkat darjat. Yang terusnya apa lagi? Allah nak kita jadi lebih baik. Okey? Saya nak share lah macam mana saya kena. Okey? Allah uji saya. Kita buat bisnes buat bisnes. Muda-muda dulu. Okey? Apa jadi? Allah uji lah. Allah uji kena sabotaj. Okey. Pop uji. Okey. Baik. Bangkit balik. Okey. Bangkit balik. Lepas tu apa jadi? Ialah bila buat bisnes, saya lupa diri. Tadi saya cakap tadi, lupa diri. Maksudnya lupa diri, yang sebelum ni kita jaga solat jemaah, lepas tu solat sendiri-sendiri. Sibuklah konon-konon. Okey, tak sempat nak sembahyang jemaah berjemaah. Okey, tak sempat nak sembahyang jemaah. Sebelum ni tiap-tiap pagi baca Yasin. Lepas tu jadi sibuk. Kononnya sibuk, tak baca Yasin lah. Okey, saya ingat apa amalan saya tinggal. Sembahyang jemaah, sembahyang jemaah, lepas tu Yasin, lepas tu zikir pagi petang. Yang keempat apa saya tinggal waktu tu? Nisab saya. Baca Quran 3 juzuk satu hari, aku tinggal. Okey, tinggal. Lepas tu Allah uji. Gedegang sekali lagi. Gedegang jatuh lagi sekali lagi bisnes. Kau sibuk sangat. Pada muka. Tak payah bagi. Allah tarik balik bisnes tu. Bisnes tu kira okey lah. Okey, kira okey lah. Boleh lah. Setakat nak beli Honda setiap bulan tu boleh. Income tu banyak. Okey, banyak lah. Nak beli motor Honda. Motor Honda pula. Kereta Honda. Okey, nak beli kereta Honda tiap-tiap bulan pun boleh. Nak beritahu punya kayanya time tu. Lepas tu, kau Allah bagi lagi sebiji. Okey, lepas tu sekarang dah sedar diri lah. Alhamdulillah dah sedar diri. Okey, bila dah sedar diri, Allah nak kita sedar diri lah sebenarnya. Bila dah sedar diri, kembali balik, buat balik apa kita tinggal dulu, jaga balik. Allah bagi balik. Allah bagi balik satu. Dan satu lagi apa dia saya tinggal, ajak orang buat baik. Okey, ajak orang buat baik. Okey, bukan tak tu sangat. Dia panggil tak hari-hari. Ada masa kan sibuk bisnes, mana sempat nak jumpa orang, mana sempat nak ajak orang buat baik. Sibuk bisnes, paruh muka. Dan itu Allah uji. Jadi ini nak cerita. Ini nak ceritanya macam mana Allah nak matangkan kita. Okey, Allah nak matang kita, Allah uji kita. Allah uji kita. Sini. Luqman, ni kau tak boleh hebat. Macam tu, soalan macam tu. Next, kau buat macam ni. Okey, Allah bagi kita benda-benda yang untuk kita jadi lebih baik. Okey, kena faham macam tu. Boleh? Bila kita faham ini, okey, ujian tu, yes, insya-Allah lepas ni aku nak jadi orang lebih baik. Dan saya alhamdulillah semalam, okey, kalau dia ada dalam live begini antara anak didik saya, saya pun rasa tumpang happy. Sebelum ni saya dah cakap dengan dia, awak tak boleh dah kerja dengan orang. Okey, awak tak boleh nak kerja dengan orang lah. Masa tu dia sakit teruk, lepas tu ada anxiety. Okey, dia down dan alhamdulillah dia bangun balik. Kena uji balik dengan suami. Okey, nak uji balik dengan suami. Dah berpisah.
Apa lagi? Tapi dia terus cekal. Doa dengan Allah sungguh-sungguh, minta dengan Allah sungguh-sungguh. Allah ganti balik benda baik. Okey, Allah bagi bisnesnya. Makin hari makin besar lah bisnes dia. Saya pun tumpah seronok. Okey. Kita semua diuji, tapi kalau kita redha, kita nampak Allah. Okey, kita redha dan kita nampak Allah. Apa ujian yang berlaku ni? Apa ujian yang Allah bagi ni? Kebaikan untuk kita. Dan kita tengoklah kebaikan tu setiap ujian. Setiap ujian oleh Allah ni, kita tengok di bahagian angle yang baik. Jangan duk cari angle yang buruk. Dan insya-Allah kita akan jadi orang baik. Kita jadi orang yang terbaik insya-Allah. Okey, nampak? Okey, beres. Saya nak buka soalan. Okey? Siapa nak soal-soal? Tak kira soalan terbuka. Soalan terbuka untuk okey. Teknik urut ke? Teknik urut stres ke? Boleh tanya? Okey. Saya bagi slot 10 minit. Soal jawab. Nak tanya apa? Nak tanya apa? Saya ni hidup susahnya, tak macam orang lain. Faham? Okey. Okey, sambil-sambil tanya, saya nak jawab soalan sebenarnya. Tapi sambil-sambil tu kita bercerita. Okey, kita bercerita. Okey, saya ada satu pasangan, okey. Saya ada satu pasangan. Ada kita konsak satu pasangan. Apa dia? Dia cakap, "Ustaz, saya ni jual kuih, Ustaz. Berapa duit je saya dapat hari-hari?" Okey. RM1 4 biji. Saya borong, saya jual 3 biji. RM1. Saya untung sebiji. Okey. Maknanya sebiji dia untung 25 sen. Apalah Ustaz. Apalah sangat saya boleh dapat, Ustaz. Okey, saya cakap dengan dia, sebab kamulah makcik-makcik yang buat kuih ni boleh jual kuih. Okey. Gabung pilih yang kita nak, setahu saya. Ya, jalan jauh boleh. Yang dia gabung tu sebab dia malas, mayan lewat. Okey, itu cerita dia. Dia gabung suka hati dia je. Okey, ada solat untuk orang sakit ada. Solat untuk sakit maknanya dia buat satu hari semayang. Maksudnya macam ni. Dah akhir dah dekat-dekat dah semayang. Saya tak ingat jamaah apa dia punya istilah tu. Okey, contoh sebab dia ni nak kena banyak kali ambil air semayang, jadi dia semayang 2 sekaligus. Okey. Maknanya dia air semayang di akhir waktu zuhur. Lepas tu awal waktu asar. Ni untuk orang sakit bukan untuk orang bisnes. Orang malas semayang lewat. Lepas tu konon-kononnya sibuk. Mana sibuk kita lagi dengan Nabi Sulaiman. Jangan duk cakap kita orang paling sibuk dalam muka bumi, okey? Okey, beres. Jom semua. Okey. Kat perut ni keras, dah urut dan rap masih ada lagi. Okey. Hakim kena faham, biji tu bukan kita nak buang habis. Kita nak kecilkan dia je. Okey, itu otot perut. Nak bagi hilang terus, hancur perut awak. Jadi kita nak kecilkan dia je. Okey, kecilkan dia. Tepi kiri ni kecilkan dia je. Bukannya nak bagi hilang terus. Kalau daripada besar, kecil je. Okey. Bukan bagi hilang terus. Nak bagi hilang terus takut jadi penyakit lain pula. Okey, kena faham situ. Jangan terus panik, okey? Jangan panik. Tuan Hakim jangan panik tau. Okey, kita nak bagi dia kecil je, bukan nak bagi dia hilang. Otot kan? Nak bagi hilang, buang otot tu. Jadi tak boleh. Okey. Okey, saya rasa kembung dari petang semalam sampai pagi ni. Dah urut tapi terasa lagi. Okey, untuk Puan Nuruliza, okey, untuk yang rasa kembung sangat tu kan. Okey, ambil di tepi pusat, jarak sikit. Okey, jarak sikit 4 jari. Tekan daripada sini. Lepas tu tarik. Macam tu. Letak minyak gas dulu.
tekan, tarik. Okey, simptom saya sekarang ialah melayang sakit kepala. Okey, melayang sakit kepala tak ada. Okey. Kalau sakit kepala simptom hilang, melayang pula yang hilang. Sakit ada, melayang hilang. Macam tu kalau proses nak sembuh. Yes. Okey, untuk dibit Adman, cuba banyakkan urut di bahagian bahu dengan belakang leher. Okey, urut di belakang leher dengan bahu. Jadi insya-Allah. Dan satu lagi, kurangkan berfikir benda yang tak patut kita fikir. Okey. Okey. Ambil kertas tulis. Ambil kertas tulis. Okey. Sakit menongak macam mana nak urut? Okey. Sakit dan menongak biasanya ada bunyi biasanya. Setengah-setengah yang ada bunyi. Kita angkat bunyi. Okey. Caranya ialah di belakang leher. Belakang leher. Di ni. Dada dengan dada kita ni. Bahu dengan dada. Breast. Ni. Okey, biasa cuba bengkak sini. Celah-celah ni. Dia bengkak. Sampai ke buting. Bengkak. Okey, cuba lembutkan kat situ. Kalau kejang di betis, macam mana nak urut? Okey, kejang betis, urut di tepi tulang betis. Okey, ambil minyak tu, roll dekat tu di tulang betis. Tolak je. Okey, macam ni kan. Contoh betis kan. Ni bayangkan betis, ini tulang. Ikut contoh ni ada tulang, okey. Ambil tu, minyak Gesta roll rapat-rapat tepi tulang tu. Insya-Allah membantu untuk hilangkan krem. Okey. Saya masalah kat batu Gesta tak dapat roll sangat, payah betul tanya nak urut Ustaz. Tak kuat macam mana picit kepala betul ni. Tak kuat sangat nak picit. Okey, kalau tak kuat kalau tak kuat tangan. Ni. Ambil ni. Ambil lesung tumbuk dia punya kepala tu. Kat dia punya kepala tu kan, ada tepi tu kan. Dia bukan tumbuk kat sini, tepi dia. Tong kat tepi. Tumbuk dia. Pakai lesung ke, pakai tukul ke. Okey, bagi dia tu. Biasa sumbat dengan herba tu. Biasanya ada herba yang terlekat di situ. Tu tumbuk bila dia turun ke bawah. Okey. Okey. Bila kita tertinggal pada solat, esoknya kita kodok dalam waktu tertinggal tu. Yes. Nak kodok secepat mungkin. Tak payah tunggu esok. Contoh, tertinggal waktu asar. Tak payah tunggu asar esok baru nak kodok. Malam tu boleh kodok. Okey. Main syak baru nak tidur. Alah, tak ingat. Solat asar tak semayang lah tadi. Tak payah tunggu esok. Bangun semayang terus, ganti terus. Seawal mungkin. Bila kita dah sedar, kita dah tinggal semayang. Okey. Macam mana di hati ni, kita gembira setiap hari supaya tak fikir pasal sakit ni. Tak payah fikir pasal sakit tu. Cerita dia, awak kena sibuk dengan perkara lain. Okey, sibuk perkara lain. Jangan duduk sibuk pasal sakit. Sibuk bantu orang, sibuk buat charity, sibuk tengok orang lain sama-sama sihat dengan kita. InsyaAllah nanti awak punya tu boleh dirawat. Kalau hari-hari duk fikir bilalah aku nak sembuh, bilalah aku nak meninggal. Jadi itu yang menyebabkan kita rasa takut nak sembahyang. Kita rasa macam susah nafas. Okey, sebab kita dah panik. Okey, dan kena jelas. Kak Emma tak cerita lagi kat mana Kak Emma nak pergi. Okey, benda yang paling happy apa dia Kak Emma nak? Kalaulah Kak Emma cakap nak tolong orang nak mengaji, nak tolong orang nak mengaji tu, sebenarnya tak cukup lagi untuk Kak Emma. Kena cari benda apa lagi yang Kak Emma suka sebenarnya. Okey. Kadang-kadang benda tu tak cukup dengan hati kita. Kita tak akan semangat sangat nak jadi. Tak semangat sangat. Nanti kalau ngaji nanti payah pula, tak garang. Dia pun takutlah. Dia jadi macam tak ada semangat. Kena cari benda lain. Apa sebenarnya aku nak ni kalau aku sihat? Okey. Saya produk baju buta ada medu ketul. Angin berdejut ni dusuk macam mana nak buat?
Urut je lah. Okey, urut tepi pusat. Okey, urut tepi pusat dengan poin yang saya dah ajar kat dekat buku tu, dekat kertas tu. Fokus kat poin tu dulu. Okey, angin merdu ni macam Kak Hana ni, untuk Kak Hana, perut tu satu hal, betis kena urut, lepas tu belakang leher. Sebab Kak Hana banyak duk fikir benda-benda yang heavy, benda-benda yang macam apa, yang stres, risau, takut darah tinggi. Jadi memang akan jadi macam tu. Okey, beres. Ya, tahu. Okey, tak dapat roll sangat. Yes. Kena ambil tu. Tumbuk dengan botol. Semalam ada seorang sahabat mengadu sampai ke sakit urat belikat. Okey. Dah pergi urut tapi masih tak okey. Dia beritahu orang dulu kena sumpit hantu. Mohon jawapan sesuatu. Saya. Okey. Ali pergi urut sumpit hantu ke, sumpit makhluk asing ke, tak ada apa tu. Itu masalah angin tulang belakang dia. Tulang belakang dia bengkak. Nanti Alif tolong urutkan untuk dia. Okey. Yes, itu point gastrik. Urut point straight sampai belakang, Alif. Macam saya ajar hari tu, kita buat praktikal tu, urut belakang, urut bahu. Okey, lepas tu atas leher ni. Titik. Tekan pakai nombor 1. Ingat nak nombor 1? Tekan daripada bawah naik atas. 9 teknik urutan. Teknik cara tekan guna nombor 1. Okey, boleh. Nanti Alif apa-apa hal, nanti Alif mesej saya. Kalau buat tak jadi. Assalamualaikum, kampung kau tu Ustaz. Yo. Kat kampung lah ni. Kat kampungnya mertua saya. Okey, kenapalah salah makan lah sesak nafas leher tercekik. Yes, memang salah makan. Janganlah tersalah lagi. Okey. Kalau salah, jangan cuba-cubalah. Okey, kena rawat betul-betul dulu. InsyaAllah lepas ni baru kita hantam apa kita nak. Kalau boleh, Siti Khadijah listkan apa makanan yang rasa kalau makan terlekat. Dan itu antara wishlist senarai yang aku rasa nak makan lepas ni. Buat senarai tu dulu. Okey, baru kita rasa kuat untuk jelas untuk kenapa kita nak sihat. Okey, macam mana nak buat kawasan bahagian kiri. Kalau sakit bahagian kiri, kawasan jantung tu rasa macam panas-panas je. Okey, kadang sampai ke tulang belikat. Bila urut lega, lepas ada, kadang ada, kadang tak ada. Cucuk-cucuk di apa tu? Cucuk-cucuk. Okey, jangan cepat sangat cerita pasal jantung, okey. Ni sebenarnya duduk sini. Okey, ambil picit kiri ni, kita tekan je. Ni. Letak punya gas stop, kita picit. Picit naik atas. Lepas tu kalau rasa susah sendawa, buat bulat macam ni. Okey, ketuk. Okey, cara ketuk dia 2, 1 2, 1 2 macam ni. Boleh. Yes. Itu tandanya Kak Emma ada masalah anxiety, bahu jadi ngilu. Simptom rasa melayan dan rabun. Ya, Kak Hamidah. Kak Hamidah, melayan dan rabun ni maknanya bahu. Bahu Kak Hamidah keras. Banyak angkat barang berat kot. Okey, urut bahu. Kena urut bahu dengan dada. Okey. Kalau rasa sakit di pergelangan tangan, macam mana nak urut? Pergelangan sini ataupun sini. Okey, caranya macam ni. Ambil ni, minyak gastar, roll kat sini. Okey, ambil daripada sini, roll sampai sini. Buat garu. Macam tu. Garu-garu sampai atas. Okey. Saya nak tanya, saya rasa macam pergerakan semut atas belakang bila membongkok. Bongkok rasa semut. Oh, otot keras. Okey, cara ni nampak tak kursi batu ni? Okey, untuk kalau rasa tak ada orang urut kan. Okey, letak kat belakang ni. Tolak naik atas. Okey, letak di sini. Tolak atas. Okey.
Lepas tu kalau ada urut, minta dia roll minyak gestar daripada tengah keluar, kiri kanan sampai ke atas. Hilangkan rasa takut bila nak makan. Bila nak makan je rasa takut sesak nafas. Perut akan sakit dah. Ya Allah, takut nak makan. Tu dia, takut nak makan. Okey, cara dia, tips dia, tak nak bagi lekat. Jangan makan nasi tak ada kuah. Satu, usahakan yang ada kuah nasi. Yang kedua, sebelum makan minum air. Minum dulu sikit, bukan minum satu jap. Minum sikit. Minum dalam 2 teguk seteguk biar je ada pelincir. Baru kita makan. Okey. InsyaAllah makan sikit-sikit, jangan duk cepat-cepat. Aku ni kena makan habis waktu minggu. Jadi cepat kita makan sebab nak habiskan kita punya kadar patut kita makan, kita makan cepat. Bila cepat lekat dia dekat sini. Okey, bila terlekat berat-berat, ni. Okey, angkat tangan sebelah. Okey, tips dia. Angkat tangan sebelah, goyang macam ni. Ini untuk terlekat. Ataupun dia teknik ular, okey. Kalau lekat kita tarik dia. Tarik. Ke depan. Ini teknik. Kalau tengah terlekat tu nak minum air, tak sempat nak jumpa air, goyangkan badan kiri kanan. Macam tu. Macam tu. Lepas tu angkat tangan sebelah. Macam tu. Okey, mari. Nampak? Nak duit? Boleh. Boleh je. Okey, baik. Yes, insya-Allah. Okey, bagus. Dah keluar dah orang dia ni. Nuris Adila ni. Dah sihat tewok ngok orang, sonok tengih orang keras. Okey, nak tolong belakang. Ada hobi baru ni. Ni orang dia ni. Ni orang dia dah keluar dah. Nuris Adila. Dia diuji banyak dulu. Sekarang nah dia. Allah bagi rezeki dia banyak sangat. Okey, ini insya-Allah bakal jutawan ni. Okey, protege bakal jutawan saya. Okey. Bisa-bisa. Okey, tuan dah rawat perut belum? Okey. Lancarkan perut, bila kena boleh buang hari-hari, insya-Allah perut akan okey. Okey, lagi bagus start bantu orang sekarang. Yes, kena bantu orang sekarang, bukan kena tunggu nanti sihat. Sekarang kena bantu dah. Baru kita cepat dapat ilmu yang bakal kita terima. Okey. Dapat duit tu. Okey, tempat tangan gatal ni. Dapat duit. Okey. InsyaAllah. Okey, sendawa memang insya-Allah akan sendawa. Ini teknik yang tak ada orang ajar ni, insya-Allah. Okey, Ustaz, gesek kalau bila dah lama boleh menyebabkan kulit sensitif ke? Maksudnya keluar gatal-gatal atau panau. Yes. Okey, kita ada masalah yang akan kesan kepada kulit. Okey, insya-Allah. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena ubah, kena rawat, insya-Allah. Okey. Sebab mau cakap gastrik je pun, tapi gastrik sebenarnya dia ganggu habis semua. Jadi insya-Allah kita akan itu balik. Okey. Okey, untuk esok insya-Allah Kak Rafidah tak selesai lagi. Dah urut put. Okey, Kak Rafidah kawasan mana? Kalau rasa tak selesai, kalau kawasan hijau, boleh datang baling. Okey, boleh datang baling. Kami ni tekankan, kami urutkan. Kami urutkan insya-Allah. Tak settle, datang sini. Kita belafah dia sampai okey. Boleh? Okey, untuk esok insya-Allah tajuknya
macam mana kita nak susun stres. Okey, macam mana kita nak susun stres? Susun stres. Nak susun dia. Okey, Kak Arafidah boleh jumpa dengan Cikgu Azian. Okey, minta Cikgu Azian urut terus. Senang. Nanti upahlah dia apa-apa. Okey. Boleh. Esok saya nak share macam mana kita nak urus stres kita. Macam mana nak tulis dengan betul. Okey, sebelum ni kan saya cakap kena tulis stres kan. Okey. Esok kita terus balik. Macam mana kita nak urus dia, kita nak tulis dia. Macam mana? Dia ada cara nak tulis. Okey, ada cara nak tulis. Okey. Kalau itu tak tulis tadi, dia akan jadi cerita. Okey, Huzif. Yes, sembalik. Kena urut. Biar senang biar. Hari tu pakai terus dia cirit. Okey. Kena urut sampai lembut. Okey, bila dah lembut, perut dah okey, nafas dah selesa, insya-Allah tidur tu mudah datang. Okey. Tidur tu akan mudah datang. Okey, insya-Allah. Okey. Esok macam biasa kita akan susun stres. Kalau saya terlupa tajuk esok, tolong ingatkan. Saya banyak sangat tajuk. Kadang takut terlupa. Okey. Takut terlupa. Jadi insya-Allah esok kita akan sana kita akan cerita macam mana kita nak detailkan dia. Mana kena fikir, yang mana kena buat, yang mana tak perlu buat. Itu semua kita susun. InsyaAllah bila kita nampak cara nak susun tu, lagi senanglah kehidupan kita, insyaAllah. Lepas tu, okay, macam mana nak plan wak snack. Okay, plan untuk 1 tahun, plan untuk 1 bulan, plan untuk 1 minggu. Okay, bila semua dah kita plankan, bila kita dah aturkan, jadi badan kita dah ready untuk nak buat sesuatu benda tu. Dan insyaAllah masalah anxiety anda akan dapat kita rawat, insyaAllah. Okay, apa-apa insyaAllah. Terima kasih semua untuk pagi ni. Dan okey, untuk KK KK apa sekarang? Perempuan ramai yang sibuk. Staff saya pun sibuk. Nanti saya cek, nanti saya beritahu balik. Okey, nanti bagi balik staff pulsa. Staff lah. Okey, bukan staff lagi. Staff. Tapi ada pengalaman teknik teknik yang sama tapi pakai teknik pulsa yang lama. Dia juga pakai teknik lama. Dan insya-Allah nanti apa-apa hal nanti saya akan update balik untuk Kak Fauziah. Okey. Apa-apa terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana mendukung. Okey. Mendukung hari ke berapa ini? Ke-12, 13 saya live. Okey, cabaran 30 hari live bersama ahli-ahli Kulusa. Bersama dengan ahli-ahli Kulusa dan yang baru-baru nak kenal Kulusa, insya-Allah. Dan insya-Allah bagi yang rasa tengok kawan-kawan dia kesiannya, gastrik tak hilang-hilang. Okey, gastrik tak hilang-hilang, hari-hari duk pergi pun tak hilang-hilang apa semua. Insya-Allah boleh kenalkan dia kat sini. Mudah-mudahan kita sembang-sembang, tanya khabar, apa-apa yang boleh kita jumpa, boleh apa-apa yang boleh kita share, kita akan share dan kau ambil lah manfaat dia. Okey, boleh. Okey, terima kasih semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.